Baik, sebanyak 10 kawasan di Semenanjung Malaysia merekodkan gelombang haba tahap kuning ataupun berjaga-jaga setakat 4.30 petang Isnin. Dan semakan status gelombang haba di portal rasmi Met Malaysia mendapati bahawa kawasan terbabit membabitkan beberapa daerah di Perak seperti di Kuala Kangsar dan Hilir Perak, juga di Johor, di Kelantan seperti di Jeli, Kuala Krai dan juga Gua Musang. Dan status yang sama juga turut dikesan di Tampin Negeri Sembilan serta di Tangkak dan Keluang di Johor. Baik, untuk kita memahami apakah maksud tahap gelombang cuaca kuning ini, kita nak bersama dengan Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Cik Jailan Simon. Cik Jailan, apakah yang dimasukkan dengan gelombang tahap kuning ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahap kuning ini bermakna suhu antara 35 hingga 37, suhu maksima, selama 3 hari berturut-turut. Maknanya suhu paling tinggi dicapai dalam 3 hari berturut-turut tu adalah 35 hingga 37 degree Celsius. Dan kalau melebihi 37 tu dia akan mencapai tahap kedua lah. Dan melihat kepada keadaan ataupun gelombang haba tahap kuning ini, adakah kita bakal berhadapan dengan fenomena cuaca panas melampau ataupun El Nino? Atau adakah kita di permulaan fenomena El Nino? Ataupun ini satu perkara yang sudah dijangkakan oleh Met Malaysia? Memang semasa hujung monsun timur laut ni, suhu di negara kita memang agak tinggi disebabkan agak lama tak ada hujan. Jadi biasanya suhu ni adalah suhu yang biasa kita terima setiap tahun. Tetapi tahun ni kita tidak menjangkakan keadaan yang luar biasa panas lah. Malah tahun ni kita jangka lebih sejuk berbanding tahun lepas disebabkan tahun ni adalah tahun La Nina. La Nina yang sederhana. Jadi kita jangka keadaan ini akan berterusan sehingga pertengahan April. Tetapi selepas pertengahan April tu suhu dijangkakan menurun lah. Cik Jailan, kalau kita lihat kepada indeks pencemaran udara yang baru saja kita saksikan awal tadi, ada 5 stesen di indeks pencemaran udara di negeri Selangor mencatatkan bacaan udara tidak sihat. Adakah ini impak ataupun kesan secara langsung akibat gelombang haba tahap kuning yang sedang berlaku ketika ini? Sebenarnya gelombang haba ni dia tak memberi impak kebakaran, tetapi yang menjadikan IPU tinggi ni disebabkan ada berlaku kebakaran. Kalau tak silap saya, di Selangor ni ada kebakaran di hutan simpan Kuala Langat sekarang sedang berlaku dan ini menyebabkan keadaan jerebu itulah. Jadi ini biasanya berlaku disebabkan faktor-faktor lain lah kadang-kadang faktor manusia dan sebagainya. Kalau setakat suhu melebihi 35 ni memang biasa berlaku dan biasanya tidaklah menyebabkan kebakaran. Tetapi kalau ada perkara lain seperti pembuangan puntung rokok ataupun kita melakukan pembakaran terbuka dan itu yang menyebabkan kebakaran tu. Cik Jailan, tadi Cik Jailan sebut bahawa hasil cerapan Met Malaysia, kita dijangka berhadapan dengan cuaca yang agak panas ketika ini sehingga April. Jadi mungkin ada peranan ataupun apakah yang boleh dilakukan oleh masyarakat di luar sana bagi mengelak impak kesan haba yang agak panas ini? Yang penting sekali dari segi diri kita kita kena sentiasa elakkan daripada membuat aktiviti di waktu panas lah, antara jam 1 hingga jam 4 petang tu, elakkan daripada terdedah pada cuaca panas dan kalau perlu kita kena bawa air lah untuk mengelakkan dehydration. Tapi saya rasa yang lebih penting adalah kita kena berjimat dalam penggunaan air supaya kita tidak mengalami masalah air lah. Sebab biasanya bila musim panas ni, mulalah nanti ada yang mencemar air dan sebagainya. Dan kalau kita tak jimat air, nanti kita menghadapi masalah pula bekalan air. Selain daripada itu, yang juga penting elakkan melakukan pembakaran terbuka ni lah. Jangan simply campak-campak puntung rokok dan sebagainya sebab dia bila keadaan panas ni dia akan mudah terbakar. Dan bila nak padam ni, especially kawasan gambut, memang kita akan mengalami masalah lah.
Baik, terima kasih Cik Jailan Simon, Ketua Pengarah Met Malaysia bercakap mengenai gelombang haba tahap kuning yang sedang melanda negara kita ini dan juga keadaan cuaca yang sedikit panas sejak kebelakangan ini. Terima kasih Cik Jailan di atas perkongsian itu tadi.